Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur beserta para EJG pengurus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para tuan guru, tuan imam, tuan Bilal, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam serta hidayah dan taufik daripadanya dapat sama-sama kita tunaikan fardu maghrib secara berjamaah dan kita sambung dengan majlis ilmu. Jadi sama-sama kita niat untuk mencari ilmu lillahi ta'ala, dan yang keduanya kita niat untuk tunggu datangnya waktu salat isyak. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan manusia, antara golongan manusia yang didoakan oleh malaikat, iaitu orang yang selepas daripada salat dia duduk di tempat tersebut, di surau tersebut, di masjid tersebut untuk tunggu datangnya waktu salat yang seterusnya. Maka malaikat akan mendoakan dengan doanya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah rahmatilah dia. Jadi doa malaikat ini adalah insya-Allah doa yang mustajab, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita keluar daripada surau ini nanti, selepas daripada sembahyang ataupun salat fardu isya, kita beroleh keampunan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan yang keduanya, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutuskan untuk menyempurnakan risalah agama Islam. La nabiyya ba'dah, tiada nabi lain setelah diutuskannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi ini adalah kali pertama saya sampai dekat tempat tuan-tuan dan puan-puan semua. Walaupun kalau kata Seksyen 20 ni biasa ya, sebelum ni ulang-alik ada urusan dekat Maybank Seksyen 20 tu. Tapi ini adalah kali pertama kita dapat bertemu. Mudah-mudahan ini jadi satu ukhuwah, jadi satu silaturahim lah antara kita. Dan kita ta'aruf sikit lagu ringkas kan. Jadi nama saya Ahmad Khairul Razikin. Sekarang bertugas sepenuh masa sebagai editor buku agama, editor syariah di salah sebuah penerbitan penerbit iaitu Galeri Ilmu di bawah bimbingan Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Kalau tuan-tuan kenal, insya-Allah siapa mana-mana yang datang ke Masjid Negeri Shah Alam kan, beliau pun Al-Fadhil Ustaz Muhadir pun ada kuliah tetap dekat situ minggu pertama dan minggu ketiga setiap hari Jumaat, Jumaat malam, setiap Jumaat malam antaranya, dan juga kuliah duha beliau dekat Masjid Negeri pun ada kuliah mingguan dekat situ. Dan pada ketika ini juga saya membantu salah sebuah tahfiz sahabat saya iaitu Al-Fadhil Ustaz Sobri di Kampung Bukit Badung. Itu tahfiz Komtas cawangan yang kedua. Yang pertama dekat Kampung Delik Baru di bawah bimbingan Ustaz Safidin Amran. Baik, jadi insya-Allah itu seberingkas ta'aruf kita. Dan insya-Allah pada malam hari ini, pada kesempatan yang ada ni, kita akan bincangkan tentang satu buku yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi. Satu buku yang bertajuk Umat Bertanya Rasul Menjawab. Buku ni, Umat Bertanya Rasul Menjawab.
Himpunan 40 hadis pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku yang ditulis ini oleh Al-Fadhil Ustaz Jeffrey ini merupakan himpunan 40 hadis. Kalau kita sebut tentang kitab hadis 40, yang masyhur ialah antaranya yang masyhur yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Arba'un An-Nawawiyah, kan, 40 hadis Imam An-Nawawi. Dan pada masa yang sama ramai lagi dan banyak lagi kitab-kitab hadis 40 yang telah ditulis oleh para alim ulama yang lain. Tak ketinggalan juga para alim ulama yang ada dekat tanah air kita, dekat Nusantara ni, sangat banyak, kan? Kalau tuan-tuan kenal antaranya 40 hadis peristiwa akhir zaman yang ditulis ataupun yang disusun oleh almarhum Abu Yasir Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. 40 hadis tentang amalan mulia, kan? Juga 40 hadis, macam-macam jenis kitab-kitab yang bertemakan tentang 40 hadis. Maka pada buku ini juga disebut sebagai 40 hadis, tetapi 40 hadis yang macam mana? 40 hadis tentang pertanyaan para sahabat yang pernah ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Ustaz Jeffrey tulis buku ni? Sebab beliau selalu pergi bermusafir, dan apabila singgah dekat mana-mana masjid ataupun surau selalu ternampak satu buku yang bersifat Q&A, buku soal jawab. Dulu kan pernah orang kata famous lah, kan, buku-buku yang bersifat Q&A ni. Ada Q&A tentang salat, Q&A tentang puasa, Q&A tentang muamalat dan macam-macam lagi. Dan kalau kita ingat Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus dulu, waktu tengah famous naik dulu pun, antara faktor yang terbesar ialah melalui soal jawab lah, kan, melalui jawapan. Ada orang tanya, Ustaz Azhar jawab secara direct. Jadi melalui kaedah Q&A ini kita boleh dapat mengetahui satu-satu perkara lebih direct, secara langsung. Dia tak bahas ikut bab, tetapi terus masuk kepada persoalan. Jadi masing-masing tu ada kelebihan dia lah, kan. Baik, jadi oleh kerana itu Ustaz Jeffrey berkehendak ataupun berhasrat, alangkah baiknya kalau kita ni boleh himpunkan soalan-soalan yang pernah ditanyakan oleh para sahabat, yang ditanyakan dan yang dijawab sendiri oleh sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, sebaik-baik makhluk, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh kerana itulah, kan, beliau susun kitab ini, susun buku ini, dan di dalamnya dihimpunkan 40 hadis tersebut. Di samping ada 40 hadis, juga disertakan sekali dengan syarah ataupun penjelasan, supaya apa? Kalau kita baca, kan, kita tahu apa yang dikehendaki oleh hadis tersebut. Itu kepentingan syarah ataupun penjelasan. Dan penjelasan ini bukan daripada penulis sendiri, tetapi beliau ambil kutip daripada pendapat para alim ulama yang muktabar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahagian mukadimah penyusun kitab ini menyebutkan tentang satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 43 yang kita bacakan pada permulaan tadi, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat ini adalah satu ayat yang biasa kita dengar, kan? Apabila kita sebut je ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang terbayang dekat fikiran kita ialah kita tahu. Kalau kita tak tahu ataupun kalau kita tak mengetahui tentang satu-satu perkara, kita tanya kepada orang yang pakar, kita tanya kepada orang yang ahlinya, kita tanya kepada para alim ulama. Itu kalau kita dengar ayat tersebut, kita baca ayat tersebut, itulah yang akan terlintas di fikiran kita. Betul, kan? Tetapi kita tengok dulu apa asbabun nuzul, kan, ataupun apa yang menyebabkan ayat ini diturunkan. Apa kisah di sebalik penurunan ayat ini? Disebutkan oleh Syekh As-Sabuni. Beliau menyatakan bahawa ayat 43 daripada surah An-Nahl tersebut diturunkan, asalnya ialah diturunkan kepada orang-orang musyrik Makkah, kaum musyrik Makkah, musyrikin Makkah. Pada ketika itu orang-orang musyrik Makkah ini yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka pernah orang kata mempertikaikan tentang kenabian bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kerana apa? Orang-orang musyrik Makkah mereka tak nak beriman kepada baginda Nabi, sehingga akhirnya mereka pun menciptalah mereka satu alasan supaya mereka ni boleh berlepas diri daripada beriman kepada baginda Nabi. Dan akhirnya mereka pun kata tak layak ataupun tak patut gelaran Nabi ataupun Rasul itu diberikan kepada manusia, khususnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak patut, kata mereka. Sebab apa? Sebab gelaran Nabi dan Rasul itu adalah gelaran yang mulia, pangkat yang tinggi. Maka sepatutnya tak diberikan kepada manusia tetapi diberikan kepada malaikat. Itu kata orang-orang musyrik Makkah. Tetapi sebagaimana kita sebutkan tadi, itu hanyalah sebagai satu alasan semata-mata kerana mereka tak nak beriman. Itu je sebenarnya, kan? Maka oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang lain, contohnya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk menciptakan Nabi dan Rasul itu daripada kalangan malaikat, maka nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan ia, malaikat tadi itu, sebagai seorang lelaki. Maksudnya sekarang ni kita mengetahui bahawa semua Nabi dan Rasul itu adalah daripada kalangan manusia, kan? Tak ada satu pun yang diutus daripada kalangan malaikat. Kerana apa? Tujuan Nabi dan Rasul diutuskan kepada kita adalah supaya kita ni boleh mengikuti Nabi dan Rasul tersebut. Kita boleh jadikan para Nabi dan Rasul itu sebagai contoh tauladan dalam segenap aspek kehidupan kita. Tetapi kalau sekiranya Nabi dan Rasul itu diutus daripada kalangan malaikat, yang kita sedia maklum bahawa malaikat ini adalah satu makhluk yang ghaib, yang kita tak nampak, maka seakan-akan tak tercapailah tujuan tersebut. Macam mana kita nak lihat, nak tengok seorang Rasul itu mendirikan solat kalau ia, Rasul itu, daripada kalangan malaikat? Kita tak nampak. Macam mana Rasul itu boleh melakukan, kita boleh tengok Rasul itu melakukan ibadah-ibadah yang lain, bermuamalah dengan sesama makhluk yang lain, kalau Rasul itu diutus daripada kalangan makhluk yang ghaib seperti malaikat? Macam mana kita boleh mencontohi Rasul dalam perihal ibadah puasa kalau Rasul itu diutus daripada kalangan malaikat yang tak ada hawa nafsu? Maka sebab tu, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, kalaulah kata Allah tu berkehendak menciptakan Rasul itu daripada kalangan malaikat, maka nescaya Allah akan jadikan ia sebagai seorang lelaki yang berbangsa manusia. Itu dalam surah Al-An'am ayat yang ke-9. Maka dakwaan daripada orang musyrik Makkah tadi itu ada satu dakwaan yang tak berasas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkanlah surah An-Nahl ayat 43 yang menyatakan bahawa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan kami tidak pernah mengutus daripada kalangan sebelum kamu melainkan seorang lelaki, nuhi ilaihim, yang telah kami wahyukan kepada mereka. Maksudnya daripada dahulu, daripada Nabi Adam AS sampailah Rasul yang terakhir, kesemuanya adalah diutus daripada kalangan lelaki, daripada kalangan bangsa manusia. Nuhi ilaihim, yang telah diberikan wahyu kepada mereka. Fas'alu, maka tanyalah wahai orang-orang musyrik Makkah. Itu asalnya. Fas'alu di situ merujuk kepada orang-orang musyrik Makkah. Maka tanyalah wahai orang-orang musyrik Makkah, ahla zikri, kepada ahli kitab, iaitu kepada orang-orang yang telah menerima kitab Zabur, Taurat, Injil, kan? Itu orang-orang ahli kitab. Ahla zikri disebut ahla zikri di sini pada asalnya merujuk kepada ahli kitab. In kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak mengetahui, nescaya orang-orang ahli kitab tadi itu akan memberitahu kepada kamu bahawa kesemua Nabi dan Rasul, daripada Nabi Adam sampailah Rasul yang terakhir, kesemuanya adalah diutus daripada kalangan manusia. Ini adalah asbabun nuzul, kisah di sebalik penurunan ayat tersebut. Tetapi walaupun ayat ini ada kisah yang tersendiri, ada asbabun nuzul yang tersendiri, di sana ada satu kaedah yang disebutkan oleh para alim ulama, iaitu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ataupun pengajaran daripada satu-satu ayat yang kita baca daripada Al-Quran itu, kita boleh ambil pengajaran ibrah secara umum tanpa terikat dengan sebab penurunan ayat-ayat tersebut. Meskipun ada kisah yang tersendiri, tetapi ibrah ataupun hikmahnya, pengajarannya, kita boleh ambil secara umum. Maka sebab tu kalau kita sebut ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun,
Walaupun ayat itu pada asalnya ditujukan kepada orang musyrik Makkah, tetapi secara ibrah pengajaran untuk kita, kan, kita boleh ambil. Apa dia? Sekiranya kita tidak mengetahui tentang satu-satu perkara, kita tanya kepada ahlinya. Itu ibrah pengajaran secara umum. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat inilah sebenarnya kita ni boleh ambil satu pengajaran, antaranya ialah kalau kita tidak mengetahui perihal satu-satu perkara, tanya kepada pakar. Dalam hal agama, kita ada para alim ulama, kita ada para tok-tok guru kita, mufti-mufti kita, ada kepakaran-kepakaran yang tersendiri. Dalam hal perundangan, kita boleh tanya kepada para peguam ataupun siapa-siapa sahaja yang mempunyai keahlian dalam bidang perundangan. Kita ada masalah kesihatan, kita ada masalah penyakit, sakitlah contohnya, kita jumpa dengan doktor, kita jumpa dengan pakar perubatan Islam, kan. Jadi setiap bidang dalam kehidupan kita ni ada pakar yang tersendiri. Maka kita kena letakkan, kalau kita ada permasalahan, kan, kita ada permasalahan yang perlu untuk dirungkaikan, maka carilah siapa orang yang pakar dalam permasalahan tersebut. Sebab sekiranya kita ni silap, kan, dalam bertanya kepada orang yang tepat, maka takut-takut ia akan menimbulkan mudarat kepada kita. Contohnya, dulu pada zaman sahabat, ini diceritakan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahawa pernah para sahabat ini melakukan satu permusafiran. Sekumpulan sahabat melakukan satu permusafiran. Dalam ramai-ramai sahabat tu, ada seorang sahabat ni yang dia terjatuh dan kepala dia terluka. Apabila kepala dia terluka, kan, sahabat tadi ni pergi tidur. Ketika mana dia tidur, dia mimpi basah. Maksud mimpi basah ni mimpi yang menyebabkan sehingga tu dia tu keluar air mani, yang menyebabkan dia berhadas besar, yang mewajibkan dia untuk mandi wajib, kan. Maka apabila dia bangun, dia pun nak mandi wajib, tapi dia sedar bahawa kepala dia ni terluka. Dia pun tanyalah kepada sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabat sekalian, adakah aku ini ada keringanan untuk bertayamum? Nah, dia tanya macam tu sebab kepala dia tu terluka. Tiba-tiba ada satu orang sahabat yang beritahu, wahai fulan, kami tidak mendapati keringanan bagimu untuk bertayamum sebab air ada. Sahabat tadi jawab macam tu. Padahal kalau kita tengok, dalam kitab fiqh, antara sebab-sebab tayamum tak semestinya ketiadaan air. Itu salah satu sebab lah. Tapi ada juga sebab-sebab yang lain yang membolehkan tayamum. Salah satunya ialah kalau kita ni ada luka yang apabila terkena air, maka luka tu akan memberikan mudarat yang lebih besar kepada kita, ada kesan yang lebih teruk, yang lebih buruk lagi. Maka dibolehkan untuk bertayamum. Mungkin sahabat tadi belum tahu lagi, kan? Maka apabila sahabat tadi jawab sebegitu, sahabat yang kepala dia terluka tadi tu pun dia mandi wajib macam biasalah, mandi janabah macam biasa. Dia niat dan dia ratakan air ke seluruh badan, termasuklah dekat kepala yang terluka tadi. Dan akhirnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat tadi meninggal dunia. Apabila berita ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi kata, qatalahumullah, kan, mereka telah membunuhnya dan Allah akan membunuh mereka. Ala sa'alu izlam ya'lamu, kenapa mereka tak bertanya sekiranya mereka tak tahu? Baginda Nabi tegur, kenapa mereka tak bertanya kalau sekiranya mereka ni tak tahu, ataupun tahu tapi tak pasti? Tanyalah, kan. Kerana apa? Fa innama shifaul ai as-su'al, kerana hanya saja ubat bagi keraguan, ubat bagi kejahilan, ubat bagi sifat tak tahu itu adalah as-su'al, dengan cara bertanya. Bertanya itulah yang boleh merungkaikan, orang kata, sifat ragu-ragu dalam hati kita ataupun sifat tidak tahu dalam hati kita. Kemudian baginda Nabi jelaskan kepada para sahabat, innama kana yakfihi ayyatayammama wa ya'sira ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alaiha wa yaksila sa'ira jasadih. Baginda Nabi ajarkan kepada para sahabat, iaitu hanya sebenarnya memadai bagi dia tadi, sahabat yang kepala dia terluka tadi itu, untuk bertayamum dan membalut lukanya dengan kain perca, seterusnya menyapu air di atas balutan dan mandi ke seluruh badannya. Jadi baginda Nabi ajarkan sahabat tadi itu sebenarnya boleh tayamum.
dia tayamum untuk menggantikan anggota yang terluka yang tak boleh terkena air mandi wajib. Dia tayamum, niat tayamum, dan kemudian sapukan debu dekat wajah dan juga kedua-dua tangan. Selepas tu dia balut luka tadi tu dengan kain perca dan dia sapukan air dekat balutan tadi, dekat kain perca tadi tu. Jadi air tu dia tak masuk direct, tak terkena direct dengan kepala yang terluka tadi. Manakala bahagian tubuh yang lain yang tak terkena, yang tak dibalut tadi, dia kenakan air, dia mandikan macam biasa. Beza. Kalau yang jawapan daripada sahabat yang bagi jawapan tadi tu, dia tak perlu tayamum, mandi je macam biasa. Bezanya dekat mana? Kepala yang terluka tadi tu sama ada terkena air secara direct ataupun tak terkena air. Yang membezakan dekat situ. Maka kesan daripada perbuatan ini, ia boleh menyebabkan sampai tahap hilang nyawa. Itu salah satu contohlah dalam orang kata sekiranya kita ni tak berhati-hati dalam bertanya tentang satu-satu permasalahan. Sama pada zaman sekarang, kita hidup orang kata di zaman media sosial kan. Banyak persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan yang sepatutnya kita tanya kepada orang yang tepat, kepada orang yang pakar, tapi kita tanyakan dekat media sosial. Tak semua soalan kita boleh tanya dekat media sosial kan. Kalau soalan kecil ringan, kita kedai mana yang sedap untuk sarapan pagi, contoh kan, kedai mana yang sedap untuk pergi healing, contoh. Itu bolehlah, benda-benda yang simple kan. Cuma kalau melibatkan permasalahan yang besar, urusan rumah tangga, sekarang ni naik lagi isu apa ni, pasal apa, poligami pula dah kan. Jadi main dengan media sosial ni, isu dia tak pernah berhenti, selalu ada je masalah-masalah yang lain. Jadi melibatkan benda-benda yang besar ni, sebaiknya kita tanyalah kepada orang yang pakar. Sebab kalau dekat media sosial kita main campak soalan, yang jawab tu macam-macam. Ada orang yang ada kepakaran, ada orang yang entah tak ada kepakaran pun, dia pun bagi komen juga. Jadi macam-macam. Maka perlu berhati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pada zaman sahabat dahulu pernah, di samping tadi kita sebut tentang kepentingan bertanya kan. Jadi pada zaman sahabat dahulu pernah juga diberikan teguran oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang bertanya yang tak perlu, bertanya yang tak patut. Ada juga kan? Dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 101, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang satu-satu perkara yang sekiranya ia dijelaskan kepada kamu, maka ia akan menjadi sukar bagi kamu. Jadi Sayyid Qutb, salah seorang ulama Mesir, beliau menjelaskan maksud soalan ataupun maksud bagi ayat ini ialah bahawa kita ni, khususnya para sahabat dahulu, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertanya kepada baginda Nabi tentang satu perkara yang tak dijelaskan hukum hakamnya. Kalau katalah baginda Nabi sebut benda tu umum, maka biarlah umum, janganlah kita tanya secara terperinci. Kalau baginda Nabi tak jelaskan hukum hakam tentang satu-satu perkara, maka sebaiknya elakkan untuk bertanya. Sebab apa? Sebab ia boleh, sekiranya dijawab oleh baginda Nabi, maka ia boleh menyebabkan kesukaran bagi umat Islam. Contohnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah kepada kami, kepada para sahabat ketika itu, seraya bersabda, ya ayyuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajjah. Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan ke atas kamu ibadah haji. Ini satu ungkapan yang umum. Baginda Nabi bagi tahu kepada para sahabat, Allah telah mewajibkan ke atas kamu ibadah haji. Itu je kenyataan baginda Nabi. Tak dijelaskan ibadah haji ni sekali seumur hidup ke, ataupun sekali setahun ke, ataupun macam mana, tak dijelaskan. Tapi baginda Nabi sebut secara umum. Tiba-tiba ada satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an. Beliau bangun dan berdiri bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, adakah ibadah haji itu perlu dibuat pada tiap-tiap tahun wahai Rasulullah? Tengok, soalan ini adalah soalan yang memperincikan. Sebab kenyataan baginda Nabi tadi itu umum. Maka sahabat tadi ni bangun dan dia tanya, perlu dibuat tiap-tiap tahun ke? Kan?
Maka baginda Nabi pun berikan jawapan, dan jawapan baginda Nabi ini adalah menunjukkan ataupun mengajarkan kepada kita bahawa setiap persoalan daripada para sahabat tentang satu-satu perkara hukum hakam, ia boleh merubah keadaan hukum hakam itu, sebab yang jawab adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata baginda Nabi? Baginda Nabi bersabda, "Lau qultuha la wajabat." Kalau aku kata ya, maka ia akan jadi wajib tiap-tiap tahun. Itu kalau sekiranya baginda Nabi kata ya. Kemudian walau wajabat lam ta'malu biha. Kalau dah wajib tiap-tiap tahun, lam ta'malu biha, kamu tak akan buat benda tu. Walam tastati'u an ta'malu biha, dan pasti kamu tak akan mampu untuk buat perkara tersebut. Ini baginda Nabi ajar kepada para sahabat dan juga kepada kita semualah bahawa soalan yang memperincikan tersebut ia boleh merubah hukum hakam pada ketika itu. Tapi baginda Nabi simpulkan, al-hajju maratan, ibadah haji itu satu kali sahaja dalam seumur hidup kita. Faman zada fatatawun, barang siapa yang buat lebih daripada itu, maka ia adalah satu ibadah yang sunat baginya. Ini contoh tentang hadis tentang persoalan yang tak sepatutnya ditanyakan kepada baginda Nabi tentang satu-satu perkara yang disebut secara umum, maka para sahabat pada ketika itu dilarang. Ulama sebut dilarang ni bukanlah haram tetapi pada tahap makruh. Jadi pada zaman dulu makruhlah bertanya tentang perkara-perkara sebegitu. Kalau zaman sekarang baginda Nabi dah wafat, tak bersama dengan kita, maka tak mengapa. Hukum makruh tu hanya berlaku pada ketika itu sahaja, dan itu menurut sebahagian ulama lah, kan? Sebab apa? Sebab pada ketika ini hukum hakam dah tetap. Jadi kalau kita tanya apa-apa pun, hukumnya begitulah. Ibadah yang telah ditetapkan tetaplah. Ibadah haji kalau dah wajib satu kali seumur hidup, itulah yang wajib. Kalau salat dah wajib lima waktu dalam sehari semalam, itulah yang wajib. Dia tak berlaku perubahan hukum hakam. Baik. Dalam lafaz yang lain yang disebutkan oleh imam di dalam lafaz Imam Muslim disebutkan dengan tambahan, zaruni ma taraktukum, tinggalkanlah kepadaku apa yang aku biarkan kepada kamu tanpa dihuraikan atau diperincikan. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kerana sesungguhnya telah binasa orang yang sebelum kamu kerana banyaknya bertanya tanpa keperluan dan perselisihan mereka kepada para nabi mereka. Jadi baginda Nabi beritahu, kalau baginda Nabi sebut benda tu secara umum, biar dia macam umum macam tu, jangan tanya lebih-lebih. Kerana apa? Umat-umat terdahulu mereka terlalu banyak bertanya tentang satu perkara yang tak sepatutnya. Contohnya Bani Israel, kan? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk sembelih lembu, mereka pun tanyalah soalan macam-macam. Nak lembu yang macam mana, yang besar ke yang kecil, ataupun yang tua ke yang muda, kan? Maka akhirnya soalan-soalan tersebut menyukarkan mereka sendiri untuk mencari lembu yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contohnya. Waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan juga perselisihan nabi-nabi ataupun umat-umat terdahulu ini kepada para nabi dan rasul mereka. Itu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara faktornya sebab itu tadi. Kemudian baginda Nabi sambung lagi, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika mana aku memerintahkan kepada kamu tentang satu-satu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah ia mengikut pada kadar kemampuan kamu. Jadi kalau ada kita baca hadis-hadis fadail amal tentang amalan-amalan sunat, kan? Maka kalau sekiranya hadis tersebut menyebut tentang satu-satu amalan yang disebut secara general, secara umum, tak ditentukan bilangan dia berapa, maka kita boleh buat ikut pada kadar kemampuan kita. Ini kita tak sebut tentang perkara yang wajib lah, kan? Ini kita sebut tentang fadail amal ataupun amalan-amalan sunat. Kalau perkara yang wajib dah tetap macam tu, salat 5 waktu lah, tak boleh kita nak tawar, Ustaz saya nak salat 2 kali je dalam sehari semalam. Sebab apa? Sebab fa'tu minhu mastata'tum, kata ikut pada kadar kemampuan kita, saya mampu 2 kali je dalam sehari semalam. Tak boleh ya, kan? Jadi itu melibatkan perkara yang fadail amal ataupun amalan-amalan sunat sahaja. Contohnya dalam satu hadis disebutkan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi, kan? Bacalah olehmu Al-Quran kerana pahala Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak untuk menjadi syafaat kepada pembacanya. Jadi dalam hadis itu disebutkan iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Ini satu perintah yang bersifat sunat yang disebutkan secara umum, kan? Tak disebut
secara terperinci. Bacalah olehmu Al-Quran sehari satu juzuk, tak disebut macam tu. Bacalah olehmu Al-Quran satu hari satu surah, tak disebut macam tu. Baginda Nabi sebut umum, iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Maka kalau dah sebut macam tu, fa'tu minhu mastata'tum, kita buat ikut pada kadar kemampuan kita. Ada orang mampu baca satu hari satu muka surat, alhamdulillah, tafadhal, boleh. Ada orang mampu baca satu hari satu juzuk, tafadhal, boleh, bagus, sebab dia lebih banyak daripada yang satu muka surat. Ada orang yang mampu baca satu hari 10 juzuk, kan? Ada orang yang mampu khatam Al-Quran 2 kali, siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Itu ada salah seorang ulama, tak silap saya Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam bulan Ramadan. Boleh buat macam tu, maka boleh, tak masalah, kan? Jadi itu disebut sebagai fa'tu minhu mastata'tum. Disebut mastata'tum, mengikut kadar kemampuan kita. Maka ada orang yang dia mampu sikit, dia buat cara sikit. Ada orang mampu buat cara banyak, dia pun buatlah cara banyak. Tetapi dari segi pahala, orang yang baca banyak ikhlas dengan orang yang baca sikit ikhlas, orang yang baca banyak itu yang dapat lebih pahala. Sebab apa? Al-ajru biqadri ta'ab, pahala itu bergantung pada kadar kesukaran pengorbanan kita. Semakin banyak masa kita korbankan, tenaga kita korbankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahala yang kita dapat pun semakin besarlah, kan? Berbanding apabila kita korbankan sedikit sahaja daripada usaha ataupun dan masa dan tenaga kita. Kemudian baginda Nabi sambung lagi, wa idza nahitukum an syai'in fada'uh, dan sekiranya aku melarang kamu daripada melakukan satu-satu perkara, maka tinggalkanlah ia. Jadi senang, kalau ada hadis yang bersifat larangan, maka terus kita tinggalkan. Yang tu tak perlu nak fikir panjang lah, kan? Terus tinggalkan macam tu sahaja, itu lebih senang, lebih mudah. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah tentang kepentingan bertanya, dan apakah pertanyaan yang tak dibolehkan, itu yang kita bahaskan tadi. Maka kita tengok contoh beberapa hadis persoalan yang pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iaitu hadis tentang bagaimanakah cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu ummul mukminin, ibunda bagi orang-orang yang beriman, annal Harith bin Hisham radhiyallahu an, bahawa sesungguhnya Sayyidina Harith bin Hisham radhiyallahu an sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Itu soalan dia. Wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu itu turun kepada kamu? Bagaimanakah wahyu itu sampai ataupun datang kepada kamu? Maksudnya ialah bagaimanakah wahyu itu diturunkan kepada baginda Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi bersabda, ahyanan, ini yang pertama, kadang-kadang, ya'ti ini mithla salsalatil jaras, kadang-kadang wahyu itu turun kepada aku seperti bunyi decingan loceng. Wa huwa asadduhu alayya, maka ini adalah cara yang paling berat yang aku rasakan. Fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu maqala, maka apabila selesai daripada wahyu itu diturunkan, terus kata baginda Nabi, aku boleh mengingati apa yang telah disebutkan oleh malaikat Jibril. Jadi dalam hadis ini, yang pertamanya disebut cara wahyu itu turun seperti bunyi decingan loceng. Apa maksudnya? Disebutkan dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ulama mengatakan bahawa maksud seperti bunyi decingan loceng tu, suara wahyu itu sangat jelas, sehingga jelas dia tu seperti bunyi decingan loceng. Kalau kita pernah dengar bunyi loceng dekat mana, kilang ke ataupun sekolah, kalau zaman sekolah dulu kita ada pakai loceng besi tu kan, kuat bunyi dia kan. Jadi diibaratkan sebegitu. Ini pendapat yang pertama, menunjukkan tentang jelasnya bunyi wahyu tersebut. Manakala pendapat yang kedua menyatakan bahawa maksud seperti bunyi decingan loceng, ia merujuk kepada bunyi kepakan sayap malaikat Jibril alaihi salam. Jadi sayap malaikat Jibril ni dalam satu riwayat disebutkan ada 600 kepak, ada 600 sayap.
dan ia memenuhi, kalau kita boleh nampaklah, kalau sekiranya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia memenuhi ufuk timur dan barat. Boleh kita bayangkanlah kalau kita berdiri dekat satu padang yang luas ataupun berdiri dekat tepi pantai, boleh nampak ufuk timur dan barat, maka bayangkan sebesar itulah luas ataupun besarnya sayap malaikat Jibril, besarnya malaikat Jibril dengan 600 sayapnya. Jadi bunyi kepakan sayap tersebut seperti bunyi decingan lonceng. Ini menurut pendapat yang kedua. Dan cara ini adalah satu cara yang dirasakan paling berat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebut semua cara penerimaan wahyu itu adalah berat, tapi cara seperti bunyi decingan lonceng inilah yang paling berat. Itu yang pertama. Wa ahyanan, dan juga kadang-kadang yatamatsalu li al-malak rajulan, dan kadang-kadang malaikat Jibril menyamar ataupun menyerupai sebagai seorang lelaki. Fayukallimuni fa'ai ma yakul, lalu dia berkata kepadaku dan aku akan mengingatinya. Jadi ada kalanya, ini cara yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada baginda Nabi dalam bentuk seorang lelaki, menyamar sebagai seorang lelaki. Antara peristiwa yang masyhur ialah dalam hadis Jibril. Hadis Jibril ni hadis yang berceritalah tentang malaikat Jibril alaihissalam yang ada disebutkan dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, hadis yang kedua tak silap saya, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni menceritakan pada ketika itu dalam satu majlis ilmu ni datang satu orang lelaki yang berpakaian serba putih. Jadi kalau orang dulu, orang dekat Madinah, kalau orang berpakaian serba putih, biasanya dia bukan orang jauh lah, biasanya daripada qaryah tersebut, dari tempat itu sendiri, sebab pakaian putih, dia nak jaga kebersihan tu. Jadi para sahabat ni tengok lelaki ni pakaian putih, tapi tak ada seorang pun yang kenal siapa lelaki tersebut, kan? Itu keanehan yang pertama lah. Dan kebiasaannya kalau orang tak kenal, pastilah dia tu orang yang datang daripada tempat yang jauh. Cumanya kalau dia kata datang daripada tempat yang jauh sekalipun, pakaian tu putih bersih, tak nampak satu kesan habuk debu ataupun kusut dekat pakaian dia tu. Jadi lagi pelik lagi para sahabat. Apabila lelaki tadi masuk, dia pun duduk berhadapan dengan baginda Nabi dengan meletakkan mempertemukan kedua-dua lutut dia dengan lutut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa yang sama, tangan lelaki tadi diletakkan dekat atas paha baginda Nabi, dan baginda Nabi pun letakkan tangan baginda dekat atas paha lelaki tersebut. Nak tunjuk keakraban, kan, kedekatan lelaki tadi dengan baginda Nabi. Kalau kita kan pada zaman sekarang dengan orang yang kita tak kenal, kan, dia buat macam tu, kita pun mungkin janganlah buat macam tu, kan, kau ni siapa, kan? Itu gitulah. Tapi para sahabat dulu tak, para sahabat dulu sangat husnuzan dengan baginda Nabi, kan, walaupun para sahabat tak kenal dengan lelaki tersebut, tetapi melihat situasi ni para sahabat cuma memperhatikan sahaja, tak buat apa-apa. Maka apabila lelaki tadi pun melontarkan 3 persoalan kepada baginda Nabi, yang pertamanya tentang iman, kemudian yang kedua tentang Islam, dan yang ketiganya tentang ihsan, baginda Nabi jawab iman dengan 6 rukun iman. Disebutlah tentang 6 rukun iman itu apa dia. Islam dijawab dengan 5 rukun Islam. Ihsan pula dijawab dengan jawapan bahawa ihsan ini ialah kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan kita melihat Allah, dan kalau tak mampu maka seakan-akan Allah, kita bayangkan bahawa Allah itu sedang memperhatikan kita. Jadi 3 benda ni yang ditanyakan oleh malaikat, dan baginda Nabi jawab. Setiap kali baginda Nabi jawab, lelaki tadi, malaikat tadi jawab, sodakta, betul kau wahai Muhammad. Jadi para sahabat pun lagi pelik. Pelik pula lelaki ni, kan, dia yang tanya, baginda Nabi jawab, dia pula kata betul apa yang kau kata. Siapa yang boleh macam tu? Para sahabat pun tak mampu, kan. Jadi para sahabat pun pelik. Di hujung kisah, di hujung hadis tadi, baginda Nabi pun bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapakah lelaki yang datang tadi tu? Para sahabat pun kata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka baginda Nabi kata, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu.
Ini jadi ini adalah satu peristiwa yang disaksikan oleh ramai para sahabat pada ketika itu tentang malaikat Jibril yang datang kepada baginda Nabi dalam bentuk menyerupai seorang lelaki yang berpakaian serba putih, dan ia turut bukan sahaja disaksikan oleh baginda Nabi, juga turut disaksikan oleh para sahabat yang ada pada ketika itu. Ini adalah satu peristiwa yang masyhurlah berkenaan tentang malaikat Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki. Kemudian kita kembali kepada hadis tadi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyambung, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu an raqa. Kata Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu hari yang sangat dingin, yang sangat sejuk. Lalu apabila selesai wahyu itu turun, aku lihat dahi baginda mencucurkan keringat ataupun peluh. Jadi dalam hadis tadi itu disebut tentang dua cara wahyu diturunkan kepada baginda Nabi, kan? Tetapi ada tambahan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau cerita bahawa pernah dalam satu hari, satu suasana yang sangat sejuk, yang sangat dingin, kan? Tiba-tiba apabila menerima wahyu tu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tahap berpeluh, mengeluarkan peluh dekat dahi baginda. Macam kita sekarang ni lah, duduk dalam masjid, duduk dalam surau, kan, dalam suasana yang sejuk, kan, dengan airconnya, tiba-tiba dahi kita berpeluh. Bayangkan, maksudnya ada satu perkara yang besar yang sedang kita alami, sama ada kita demam ke ataupun ada perasaan-perasaan yang lain. Baik, kita bagi laluan azan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung sedikit lagi. Jadi yang disebutkan oleh Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tadi, iaitu berkenaan tentang satu keadaan di mana ketika mana cuaca suhu yang sangat sejuk, sangat dingin, tiba-tiba apabila menerima wahyu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan peluh, ya, dalam keadaan berpeluh. Jadi ini menunjukkan bahawa wahyu itu, penerimaan wahyu itu memang sangat-sangat berat, sangat-sangat membebankan ke atas baginda Nabi. Kerana apa? Ulama sebut kerana supaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tumpuan, bukan hanya sekadar tumpuan secara fizikal semata-mata, bahkan juga tumpuan secara rohani. Jadi apabila baginda Nabi memberikan tumpuan secara jasmani dan rohani, ya, maka kita boleh perhatikan ketika mana selepas menerima wahyu tu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus boleh mengingati apa yang telah diwahyukan, apa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka ini hikmahnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah soalan yang ditanyakan oleh salah seorang sahabat, iaitu Harith bin Hisham radhiyallahu an kepada baginda Nabi tentang bagaimana cara turun wahyu. Jadi dalam hadis tadi itu disebutkan dua kaedah, tetapi sebagaimana disebutkan dalam kitab Zakhirah Al-Uqbah bahawa cara penurunan wahyu kesemuanya itu lebih kurang ada 7 cara, ada 7 kaedah. 2 cara kita dah sebutkan tadi, manakala cara yang seterusnya iaitu ada kalanya wahyu itu disampaikan melalui mimpi. Jadi mimpi para nabi dan rasul itu adalah mimpi yang benar, ru'yatus salihah. Jadi mimpi para nabi dan rasul ia merupakan wahyu, dan wahyu itu boleh disampaikan melalui mimpi. Manakala cara yang seterusnya, ada kalanya wahyu itu ditiupkan secara langsung ke dalam dada baginda. Contohnya dalam sebuah hadis, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya ialah malaikat Jibril telah meniupkan wahyu ke dalam dadaku bahawasanya seseorang tidak akan mati melainkan setelah sempurna rezekinya, maka elokkanlah pencarian rezeki kamu. Jadi dalam hadis ini, mafhum hadis ini dinyatakan bahawa malaikat Jibril meniupkan terus ke dada baginda Nabi tentang satu berita bahawa manusia ni tidak akan meninggal dunia melainkan setelah sempurna rezekinya. Maka baginda Nabi pun perintahkan kepada kita, maka perelokkanlah, iaitu perelokkanlah pencarian rezeki kita ni. Ini contohnya. Kemudian juga ada kalanya wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril dalam bentuknya yang asal. Ini juga pernah berlaku. Sewaktu baginda Nabi pernah melihat bahawa malaikat Jibril itu memiliki sayap yang sangat besar. Fizikal jasad malaikat Jibril ini sangat besar sehingga memenuhi ufuk timur dan barat. Kemudian juga ada kalanya wahyu itu disampaikan melalui di sebalik hijab. Contohnya dalam surah As-Surah ayat 51. Dan yang terakhir, ada kalanya wahyu itu disampaikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantaraan. Antaranya salah satu contohnya ialah dalam peristiwa Mi'raj, ketika mana baginda Nabi di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Jadi dalam peristiwa Mi'raj ini, apabila baginda Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, baginda Nabi bermunajat di situ, Allah Subhanahu wa taala pun wahyukan tentang perintah solat 50 waktu sehari semalam. Itu perintah yang asal. Kemudian apabila baginda Nabi turun ke langit ke-6, kan, langit ke-6 untuk ini berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Dekat situ Nabi Musa alaihi salam bagi tahu 50 ni banyak sangat ni. Umat kamu takkan mampu untuk buat benda tu, kan. Maka Nabi Musa AS minta kepada baginda Nabi untuk minta kurang, minta diskaun. Akhirnya baginda Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha. Naik kali pertama dapat kurang 5 waktu, jadi 45, kan. Turun lagi, Nabi Musa AS kata minta lagi, banyak lagi ni 45 ni, minta kurang lagi, naik lagi, dapat lagi kurang 5 waktu, jadi berapa? 40. Begitulah seterusnya, naik turun daripada langit ke-6 ke Sidratul Muntaha berulang kali sehingga tinggal 5 kali sehari semalam. Itulah dah tu, kan.
Dan Nabi Musa AS kata, ini banyak lagi ni, 5 waktu sehari semalam, umat kamu tak akan mampu untuk buat. Baginda Nabi dah segan, dah naik banyak kali ni, dah tinggal 5, tak apalah, maksudnya okey tu 5 kali kan, daripada dibandingkan 50 kali waktu tadi tu. Tetapi rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun solat 5 waktu yang kita lakukan ini hanya 5 waktu sahaja, tapi kalau kita buat betul-betul ikhlas mengharapkan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pahala dia menyamai kita mendirikan solat itu sehingga 50 kali dalam sehari semalam. Itu adalah contoh bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan satu-satu perkara kepada baginda Nabi secara direct, secara langsung. Contohnya dalam peristiwa Mi'raj tadi. Tapi kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kena jelas bahawa baginda Nabi pergi Mi'raj, dibawa Mi'raj ke Sidratul Muntaha, bukanlah menunjukkan Allah itu berada dekat situ. Itu yang kena jelas, kena faham. Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa tempat. Tempat ni adalah makhluk Allah yang cipta. Jadi sebelum adanya tempat, Allah Subhanahu Wa Taala dah sedia ada. Maka Sidratul Muntaha itu adalah satu wasilah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tempat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tempat untuk baginda Nabi bermunajat, dan juga untuk menunjukkan ketinggian darjat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang kita perlu jelas. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu adalah contoh tentang soalan yang pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya rasakan itu sahaja yang dapat kita kongsikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan yang boleh kita ambil untuk kita jadikan sebagai bekal akhirat kita. Dan yang terakhir, saya diamanahkan oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Sobri untuk mencari dana bagi komplek tahfiz Al-Quran dan Sukan Sofiuddin di Kampung Bukit Badung Ijuk. Jadi insyaAllah pada tuan-tuan dan puan yang ingin menyumbang nanti boleh masukkan ke dalam tabung yang disediakan bahagian belakang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti yang lebih baik kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tersalah cakap, terkasar bahasa, datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li walidina wa walidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.